Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita sambung dalam bab al-istisqa. Hadis yang ke-419. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matarun qala fahasara thawbahu hatta asabahu min al-matar wa qala innahu hadithu ahdin bi rabbih rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matarun. Kami asabana matarun maksudnya kami kena air hujan. Dan kami kepada ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Anas, qal fahasara thawbahu hatta asabahu minal matar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka, hasara ay kashafahu. Hasara mendedahkan pakaiannya, hatta asabahu minal matar, sehingga air hujan terkena pada bahagian jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qal innahu hadithu ahdin bi rabbih, dan Nabi pun kata innahu hadithu ahdin bi rabbih, bermaksud air hujan ini adalah baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW, kata Anas, dia bersama dengan Rasulullah. Asabana matarun, kami berada dengan Nabi SAW. Wa nahnu ma'a Rasulillah, kami pergi bila hujan turun tu, bagi kena air hujan. Fa kharajan nabiyyu fa hasara thawbahu, maka Nabi pun keluar ke tengah hujan, dan Nabi membuka thawbahu, pakaiannya, bajunya, hatta asabahul matar. Membuka thawbahu, membuka pakaiannya itu, maksudnya menyelak. Sama ada hasara kammahu an dhira'ihi, sama ada dia menyelak dia punya lengan itu, bagi buka, bagi kena air hujan. Ataupun dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi buka bagi kena rambut, bagi kena kepala air hujan. Bagi kena air hujan. Ataupun apa-apa bahagian lah, mana-mana bahagian dibuka untuk bagi kena direct dengan air hujan. Dan ditanya kepada Rasulullah, kenapa buat demikian? Faqila lahu lima. Kenapa Nabi SAW buat demikian? Lima sana'ta hadha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau buat demikian? Maka Nabi pun jawab, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Innahu hadithu ahdin bi rabbih. Ay min, maksudnya air hujan ni baru diturunkan, baru dicipta oleh Allah dan baru turun pada ketika itu dari sisi Allah
Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Suyuti fi Dibaj ala Sahih Muslim, Imam Suyuti sebut dalam syarah Sahih Muslim, dia ada kitab Ad-Dibaj, syarah kepada Sahih Muslim, Al-Imam Suyuti kata ay bi takwin rabbih iyyah, iaitu maksud Nabi SAW li'annahu hadithu ahdi bi rabbih ay bi takwin rabbih, dengan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan oleh Allah. Wal makna anna al-matar rahmatun, dan maknanya adalah air hujan itu adalah rahmat, rahmatun. Wahya qaribatu al-ahad, iaitu qaribatul ahad, air hujan itu adalah rahmat Allah yang baru bi khalqillah, yang baru Allah ciptakan. Fayatabarraka biha, dan Nabi pun bertabarruk, mengambil keberkatan dengan air hujan tersebut. Katanya lagi, annallaha saqahu bi rahmati min fa huwa hadithu ahdi bi rahmatillah. Annallaha saqahu bi rahmati min, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat daripadanya. Fa huwa hadithu ahdi bi rahmatillah, dan ini adalah rahmat yang baru Allah Taala turunkan. Allati rahima biha ahlul ardi, di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati ahli bumi dengan air hujan yang diturunkan. Maka hadis ini beritahu kepada kita tentang sunnah yang kadang-kadang kita mungkin berasa pelik, ataupun sebahagian para ulama sebut sunnah yang ditinggalkan, sunnah yang tak dibuat, sunnah yang ditinggalkan oleh orang ramai, ialah sunnatu ta'ridil jasad lil matar, sunnah bagi kena badan kita dengan air hujan. Awwalu nuzuli, air hujan sekarang ni dikatakan telah telah dicemari dengan pelbagai pencemaran yang berlaku pada zaman sekarang. So adakah sunnah juga kita melakukan demikian? Sunnah dia tetap sunnah. Sunnah Rasulullah ni dia tetap sunnah. Tinggal lagi, dia bukan sesuatu yang wajib. Dia bukan sesuatu yang wajib. Sebaliknya, jika sekiranya terbukti dengan kajian saintifik ataupun kajian-kajian perubatan pada zaman kita terutamanya, air hujan yang terkena pada badan itu akan menyebabkan penyakit, atau air hujan yang terkena pada badan itu akan menyebabkan macam-macam masalah kesihatan, maka pada ketika itu kita tidak melakukannya disebabkan adanya kesan negatif. Tapi walaupun dah bertahun-tahun kita belajar sains, zaman sekarang dia kata air hujan yang ada sekarang ni dah dicemari dan sebagainya, setakat yang kita kena tu tak ada kena penyakit lah kot. Setakat yang kita kena air hujan yang dikatakan telah dicemari dengan macam-macam pollution, pencemaran tu, saya rasa tak adalah penyakit yang disebabkan dengan air hujan. Wallahu a'lam. Ada satu cerita orang putih, Rain. Nama cerita tu Rain. Air hujan. Dia kena penyakit tu dengan disebabkan kena virus tu daripada air hujan. Jika sekiranya benda tu terjadi dengan benar, maksudnya kalaulah in case pada sesuatu zaman tiba-tiba memang jadi sungguh dengan terkena air hujan tu, terkena virus dan sebagainya, maka hak tu janganlah. Kerana itu ada masalah. Kita sebut tadi adalah sunnah ta'ridul jasad lil matari awwala nuzulihi.
Para ulama sebut sunnah untuk mendedahkan jasad kita kepada air hujan awala nuzulihi, ketika mana dia mula-mula turun tu. Dia mula-mula turun. Dan juga kalau sekiranya kita melakukan demikian atas nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ada kebaikan. Insya-Allah ada kebaikan. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'u, kalau sekiranya kamu taat kepadanya, taat kepada Nabi, taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah kata tahtadu, kamu akan mendapat hidayah. Tahtadu. Jadi kalau kita sekarang kita dah belajar bahawanya sunnah at-ta'ridul jasad lil matar, maka sunnah apabila turunnya hujan, pergi sekejap. Tambah air mula-mula hujan nak turun tu lah. Maka pergilah mandi hujan. Kita dulu kecil-kecil kan bapak kita suruh mandi hujan. Tapi zaman sekarang, jangan masuk hujan nanti demam. Tapi kita dulu, bapak kita, pergi, nak mandi hujan, pergi, cuci longkang sekali. Kan waktu hujan tu nak cuci longkang. Hujan turunnya, bapak nak cuci longkang. Maksudnya nak main hujan lah tu. Kan? Anak-anak kita zaman sekarang pun bagi dia sekali-sekala bagi mandi hujan. Ataupun bila hujan turun tu, kita duk pergi berjalan merata ke mana-mana ke, pergi shopping mall ke, tiba-tiba hujan turun, nak pergi, kita pergi je lah. Bagi kena sikit dengan air hujan tu. Ni awal-awal pun dah nak payung dah. InsyaAllah rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi kata, kenapa? Bila ditanya kepada Rasulullah, lima taf'alu, kenapa engkau buat demikian? Maka Nabi jawab tu, innahu hadithu ahdi bi rabbih, kerana ianya hadithu ahd. Air ni yang baru turun ni adalah air yang Allah Ta'ala ciptakan. Hadithu ahd, baru turun. Air baru turun tu maksudnya Allah Ta'ala baru turunkan. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Daripada perkataan tu, maka ahli sunnah wal jamaah dari sudut bab akidah ni, ahli sunnah buat keluar satu kaedah. Al hadis yadullu ala qaidatin. Hadis ni menunjukkan di atas satu kaedah bagi ahli sunnah wal jamaah fi sifatillah ta'ala, dalam masalah bab sifat Allah Azza wa Jalla. Hiya anna sifat Allah qadimatun naw' hadithatu al-ahad. Saya tak tahu macam mana nak terjemah. Anna sifat Allah qadimatun naw'. Sifat Allah ni qadim. Sifat Allah qadimatun naw'. Maksudnya Allah Ta'ala, sifat Allah itu zatnya azali. Allah sifatnya itu dipanggil qadimatun naw'. Naw' itu qadim. Qadim maksudnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat demikian memang dari sudut azalinya. Maksudnya Allah menciptakan. Ya, dari sudut azali sifat Allah itu khaliq, yang menciptakan. Tapi hadisatul ahad. Hadisatul ahad, walaupun Allah bersifat dengan sifat azali menciptakan, tapi penciptaan Allah Azza wa Jalla dipanggil hadisatul ahad. Maksudnya yatajaddad. Sifat Allah, apa aku nak terjemah? Maksudnya Allah bersifat dengan contoh sifat kalam. Allah, sifat kalam itu azali kan? Tapi Allah bercakap ikut sukati dia lah. Bila dia nak cakap, apa dia nak cakap, bahasa apa dia nak cakap, itu terpulang atas perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah telah cakap dengan turunnya Al-Quran kan? Al-Quran itu kalam Allah. Adakah setelah turunnya Al-Quran, habis Quran Nabi wafat, Allah dah tak bercakap? Dah, Allah masih bercakap-cakap, dan Allah pasti akan bercakap bila mana dia mau cakap. So bila mana dia mau cakap itu dipanggil hadisatul ahad. Maksudnya Allah itu qadim pada sifatnya, tetapi dia punya sifat kalam ataupun sifat-sifatnya itu hadisatul ahad. Maksudnya dia akan buat sukati dia bila dia nak buat. Fa'alun
lima yurid, maka dia akan bercakap-cakap nanti pada hari kiamat tak? Allah akan bercakap-cakap lagi pada hari kiamat. Allah akan bercakap lagi kepada para malaikat. Allah akan bercakap. Begitu juga air hujan. Allah Ta'ala maha menciptakan. Ya, adakah air hujan Allah Ta'ala cipta sejak sebelum-sebelum ni saja, yang sekarang tak dipanggil lagi air ciptaan hujan oleh Allah Azza wa Jalla? Hujan pasti akan turun lagi. Hujan akan turun lagi. Esok akan turun hujan lagi. Esok lagi akan turun hujan. Hadisatul ahad. Maka perbuatan Allah, dia nak cipta hujan bila mana dia mau, hari apa dia mau, pukul berapa dia mau, itu kuasa dia lah. Itu maksud hadisatul ahad. Itu ahli sunnah wal jamaah i'tiqadnya begitu. Kerana anna Allah Ta'ala muttasifun bisifatihi sabitatu al-fi'liyatu ittisafan azaliyan abadiyan. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat azali abadi. Kemudian amma ahaduha, adapun berikutnya wa afraduha fatahaddas hasba iradatihi, maka dia akan jadi mengikut kehendak Allah, iradatihi wa hikmatihi, dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, sesungguhnya Allah Ta'ala itu fa'alun lima yurid. Berbeza dengan al-Asy'ariyah. Mazhabul Asy'ariyah, mereka mentakwilkan sifat Allah bil iradah, dengan iradah kehendak Allah Ta'ala ni. Li'annahum yunkiruna an takuma billahi ta'ala af'alun ikhtiyariyah. Li'annahu ala za'mihim fi'lun hadith. Pada Asy'ariyah tak boleh jadi begitu. Kenapa tak boleh jadi begitu? Kerana dia kata benda yang berikutnya kalau Allah cakap lagi, benda tu baharu. Bila benda tu baharu pada mereka makhluk. So ini tak betul. Maksudnya Allah Ta'ala telah pun, benda tu telah pun ada. Dan tak boleh dikatakan berikutnya Allah bercakap-cakap lagi ke. Tak boleh, sebab dia kata kalau sekiranya Allah masih still bercakap-cakap berikutnya, maka benda tu baru. Maka benda baru makhluk. Itu cara fikir dia lah. Wal fi'lul hadith la yaqumu illa bihadithin, dan benda-benda yang hadis, benda baru ni tak akan jadi melainkan daripada hadis, daripada makhluk. Wallahu mutanazzahu 'anil huduth fa huwa al-awwal laysa qablahu syai'. So itu pokok Asy'ariyah. Adapun kita ahli sunnah, kita meyakini bahawa sifat Allah itu macam kita sebut qadimatun naw'. Ia secara azalinya Allah bercakap-cakap, tetapi apa benda yang Allah nak cakap, bila masa Allah nak cakap, itu terpulang pada Allah. Itu dipanggil hadisatul ahad. Kemudian, balik kepada sunnah kenakan air hujan ni tadi. Maka kita buat demikian kerana gembira. Farahan bi ni'matillah. Kerana gembira dengan nikmat Allah Ta'ala. Waqtibatan binuzulihi. Wali'annahu la yazalu ala tafawutihi wa taharatihi al-kamilah. Tetap dari sudut kita, air hujan itu suci, bersih. Bahkan boleh mandi wajib dengan air hujan. Bahkan boleh berwuduk lagi dengan air hujan. Falam tusibuhul ard walam yakhtalitu bighairih. Mimma ya'kuru safuhu wa yughayyiru ta'muh. Sehingga kalau kita lihat dalam sebahagian riwayat, ru'yal matar binazali min yanzilu min lihyatihi, sehingga dalam beberapa riwayat Nabi SAW dilihat apabila berlakunya hujan, dia pergi basahkan sehingga air mengalir kat janggut-janggut baginda. Wa fi ba'diha hasara an ra'sihi, dalam sebahagian riwayat hasara an ra'sihi, dia buka kepalanya supaya kena dengan air hujan. Kana idza ra'a ghaiman aw rihan araqa urifa fi wajhihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia nampak mula mendung, awan dah mula mendung, nampaklah pada wajah Nabi tu keseronokan. Maksudnya bila dah ada langit dah gelap, dah mendung, angin pun dah mula bertiup kencang, maka urifa fi wajhihi, maka diketahui daripada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam gembiranya itu. Qalat
Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, idza ra'ul ghaim farihu raja'a an yakuna fihi al-matar." Nabi ni bila dia nampak mendung, maka dia akan gembira kerana dia tahu insya-Allah hujan akan turun. Jadi hujan adalah satu rahmat Allah Azza wa Jalla, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan gembira bila air hujan turun. Allah Azza wa Jalla fi jihatil ulu wal mataru nazilu min al ulu fahuwa wa illam yablughu uluwillah fahuwa atin min al ulu fahi wa fihi barakatun sana'a Allahu al hadithatu qala ta'ala wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Air hujan turun daripada atas, min jihati al ulu, daripada atas ke bawah, dan Allah Ta'ala itu berada di atas. Air hujan walaupun dia dari atas, dah tentulah Allah lagi atas lah daripadanya. Tetapi air hujan yang turun daripada atas itu membawa turun sekali dengan keberkatan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama', dan sesungguhnya kami telah turunkan daripada langit, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami telah turunkan daripada langit air yang barakah. So air hujan berkat ke tak? Air hujan berkat. Air hujan ada keberkatan. Sebab itu Nabi suka untuk mendedahkan badan dia kena dengan air hujan. Biar direct kena. Bagi buka, bagi kena kulit direct terus. Sebab dia rahmat dari Allah dan dia penuh barakah. Barakah tu apa dia? Barakah tu kebaikan. Barakah ada kebaikan. Orang dulu dia tadah air hujan minum. Dan oleh kerana orang Melayu, maka dia pilihlah Khamis malam Jumaat. Ada agaknya. So kalau air hujan tu turun Isnin malam Selasa, tak power. Khamis malam Jumaat ada orang baca Yasin. So dia kutip ada tadah baldi, kemudian bawa ke masjid. Tak payah baca Yasin, air itu dah penuh barakah dah. Tak payah baca Yasin, air hujan dah penuh barakah. Allah kata dalam Quran tadi surah Qaf ayat 9 tadi dah. Dan telah kami turunkan daripada langit itu air yang penuh barakah. Maksudnya tak payah baca Yasin, tak payah apa-apa dah. Bismillah, minum aja. Bismillah dan minum. Keberkatan pada air itu tidak hilang. Adapun hak yang merepek-repek tu, yang tak ada berkat tu, ke orang yang buat bidah tu. Adapun air ada berkat. Rawa Syafi'i fi al-Um bisanadihi mursala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabati ad-du'a 'inda nuzulil matar wa iqamatis salah. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanad yang mursal dalam Al-Um. Utlubu istijabati ad-du'a. Minta doa supaya Allah mustajabkan doa inda nuzulil matar, bila mana hujan turun. Bahkan hadis yang sahih, bila turunnya hujan, maka kita disuruh doa. Kerana doa tahtal matar, doa mustajabah. Doa yang mustajab. Kemudian wa iqamatis salah, dan mendirikan salat. So bila hujan turun, doa. Lepas dah doa ataupun doa, sambil-sambil tu pergi mandi hujan. Sambil mandi sambil doa. So doa tahtal matar. Apa maksud tahtal matar? Bawah hujan. Buat drama pun bila nak buat sayu-sayu sikit-sikit tu, buat dalam hujan. Qala fi syarh al-iqna' ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza sala al-wadi. Dalam sebagai riwayat adalah Nabi apabila idza sala al-wadi, bila air mengalir ke wadi lembah, utlubu ukhruju bina, jom kita keluar ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tuhuran. Mari kita keluar pergi kepada air yang Allah Ta'ala menjadikan dia suci, bersih ni.
dan kita bersuci dengannya. Rawahu Syafi'i fi al-Um. Qala fi syarh al-Iqna' wa yusanna an yaqul. Dalam syarah al-Iqna' dikatakan wa yusanna an yaqul, disunatkan untuk berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Hal ni datang daripada hadis yang mungkin selalu kita dengar dah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Satu hari lepas salat subuh, Nabi menghadap kepada makmum, kepada para sahabat. Dan waktu tu hujan turun, waktu subuh. Dan Nabi mengatakan, atadruna madza qala rabbukum? Kamu tahu tak apa yang Tuhan kamu katakan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat kata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadiya mu'min. Berpagi-pagi daripada hambaku itu seorang mukmin wa kafir. Seorang mukmin dan seorang kafir. Maksudnya pada waktu pagi ada mukmin yang jadi kafir, ada kafir. Ada orang yang mengucap dengan kalam kafir, ada orang bangkit pagi dia mukmin, ada orang bangkit pagi dia jadi kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang menyatakan mutirna bi fadlillah, air hujan ini turun dengan kelebihan Allah, bi fadlillahi wa rahmatihi, dan rahmatnya, maka Nabi kata fadzalika mu'minun bi, maka ini adalah orang hamba yang beriman kepadaku, kata Allah, kafiru bil kawakib, dan mengingkari bintang-bintang. Wa amma man qal, ada pula satu orang dia kata mutirna binawi kadza, air hujan, hujan ini turun disebabkan bintang ini dan bintang itu. Maka fadzalika kafirun bi, maka ini adalah orang yang mengkufuri aku, kata Allah, mu'min bil kawakib, dan beriman dengan bintang-bintang. Hadis ini umum, hadis ini Muhammad ibn Abdul Wahhab bawa masuk dalam kitab Tauhid. Dalam bab man qala, sesiapa yang berkata mutirna bi fadli Allah wa rahmatihi, dan ada yang kata mutirna bi nau'in kadha. Apa hukumnya? Maka hukumnya kalam itu kalam kufur. Siapa kata mutirna bi nau'in kadha, kami berpagi-pagi ini hujan turun dan kami kata hujan ini diturun disebabkan bintang sekian dan sekian. Perkataan itu adalah perkataan kufur. Perkataan itu adalah perkataan kufur. Kerana orang Arab pada ketika itu mendakwa annahu min ma'asuquti najmin wa tulu'i nadhirihi yakunu matar. Hujan ini diturunkan disebabkan suqutun najm, bintang jatuh, kemudian disebabkan bintang sekian, hujan turun. Maka dia menisbahkan hujan itu kepada bintang ini dan bintang itu. Wa idafatil matar ila dun Allah, maka dia tidak kata air hujan ini dari Allah, dia kata dari bintang. Tak boleh lah. Air hujan adalah datangnya dari Allah. Allah menciptakannya. Itu kata Nabi, innahu hadithu ahdi bi rabbih. Allah yang menurunkannya. Allah yang menurunkan air hujan ini. Maka perkataan hadis ini, maka kata para ulama sebahagiannya dimustahabkan. Bila hujan turun, kita kata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Hujan ini turun dengan fadlan daripada kelebihan Allah dan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, hadis 420. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه
daripada Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar, bila nampak hujan turun, Nabi kata Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban ay ij'alahu sayyiba. Wahai Allah, turunkan hujan ini dengan memberi manfaat. Sayyiban, bagi kena turunkan hujan ini sayyiban, nafi'an, yang memberi manfaat. So itu juga perkataan yang sunnah bila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Istihbab doa inda nuzulil matar. Maka hadis ini adalah mustahab kita berdoa ketika mana hujan turun. Wal afdal an yakuna bihadha doa. Dan afdalnya dengan doa yang kita bacakan dalam hadis ini tadi, kerana sabitnya itu daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawtin, pada waktu hujan turun. As-sayyibu huwal mataru al-mansabu bi ghazaratin an-nafi'u lil ibad wal bilad bil khasbi wal hayah. As-sayyibu maksudnya hujan yang turunnya itu dengan lebat dan memberi manfaat kepada hamba-hambanya dan juga kehidupan. Dalam al-azkar, yajuzu an yakuna ihtirazan an matarin la yatarattabu alayhi an-naf' fayakunu a'am min an yatarattab alayhi ad-darar. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذابا ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. رواه al-Baihaqi. Ada dalam sebahagian riwayat seperti dalam al-Baihaqi, Allahumma suqiyan rahmah. Ya Allah, jadikan air ini turun sebagai rahmat. La, tidak sebagai azab. Wala bala, dan tidak sebagai bala. Wala hadma, menghancurkan. Wala gharaq, dan tidak menenggelamkan. Berkata al-Imam Nawawi dalam al-Azkar, rawa Syafi'i fil bi isnadi hadithan mursala utlubu istijabati doa. Macam kita sebut tadilah, utlubu istijabati doa, mintalah doa ke Allah, doa mustajab. Indal tiqa'il juyus, ketika mana berjumpa dengan tentera musuh. Wa iqamatis salah wa nuzulil ghais, dan ketika mana hujan turun. Berkata al-Imam Syafi'i, wa qad hafiztu min ghairi wahidin talab al-ijabatu inda nuzulil ghais wa iqamatis salah. Kata Syafi'i, aku telah menghafaz daripada tidak seorang bahwasanya mereka meminta doa yang mustajab ketika mana hujan turun. Kalau dengar kalau hujan yang banyak, kita dah sebut dah yang lalu, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau dah hujan dah sampai habis banjir semua, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau dengar bunyi guruh, nak kena baca apa? Ada satu riwayat daripada Abdullah Ubaidillah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza sami'tum ar-ra'd fasabbihu. Apabila kamu mendengar guruh, tasbih, fasabbihu. Berkata al-Imam al-Alusi di dalam tafsirnya menakalkan daripada Ibnu Mardawih anna Abu Hurairah qala, Abu Hurairah kata, kana idza sami'a ar-ra'd, apabila mereka mendengar guruh, maka dia baca qal subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Seperti dalam ayat subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Daripada Abdullah ibn Zubair, kana idza sami'a ar-ra'd, apabila mendengar bunyi guruh, tarakal hadith, diam. Qala, dan dia kata subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Summa yaqul, kemudian dia kata inna hadha liwa'idin li ahli al-ardi syadid.
Ini sesungguhnya ini adalah ancaman kepada orang bumi. Sangat-sangat berat. Iaitu bunyi guruh tu. Rawahu Malik fil Muwatta wal Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hal ni disebut dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-13 tu. Dalam surah Ar-Ra'du Allah kata wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan guruh bertasbih, yusabbihur ra'du, guruh bertasbih, bihamdihi, guruh bertasbih memujinya, memuji Allah. Dan para malaikat wal malaikatu, dan demikian pula para malaikat kerana takut kepada Allah min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha. So diambil daripada situ wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maka itu ada disebut dalam riwayat Abdullah ibn Zubair dan juga Ubaidillah tadi itu apabila mendengar bunyi guruh. Apabila nampak kilat pula wallahu a'lam, tak ada bacaan apa-apa. Bila ada nampak kilat tak ada apa bacaan apa-apa. Guruh ayat ni lah. Apa tu? Setakat sama ada sebut dengan lafaz subhana man yusabbihu ra'du ataupun diambil dengan ayat yang kita bacakan tadi lah. Wa yusabbihu ra'du ataupun subhanallazi yusabbihu ra'du. Kalau dibaca wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih pun takat tu pun dah. Boleh bacalah. Empat, dua, satu. Wa an Sa'ad radhiyallahu an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan ضحوكا تمطرنا منه زروزازا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه. Daripada Sa'ad radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa berdoa fil istisqa bila hujan turun. Allahumma jallilna sahaban. Jallilna maksudnya at-ta'mimul ard. Ya Allah, engkau jallilna sahaban, engkau dia terjemah apa? Ratakan awan. Maksudnya bukan awan tu hanya dekat tempat kita je. Jallilna sahaban supaya seluruh tempat mendung. Jallilna sahaban kathifan qasifan. Kasifan ay mutakasifan mutarakiman ba'dahu fawqa ba'd. Awan bertebal maksudnya. Qasifan ay wa huwa ma kana ra'duhu shadidus saut. Qasifan dengan bunyi guruh yang kuat. Maksudnya minta bunyi guruh bagi kuat. Kerana wallahualam kata para ulama, dengan bunyi guruh kuat lagi, kuat hujan akan turun lagi lebat lah. Wallahualam. Daluqan ay daluq al-mihmar bighazara wal mundafi' bisyiddah, hujan turun lebat lah. Dahukan kasirul barak, banyak kilat. Tumtiruna minhu ruzaza, turun hujan dalam keadaan ruzaz. Ruzaz apa nama, apa dah? Dia terjemah apa? Renyai, banyak. Rintik-rintik, ruzaz. Rintik, lepas mula-mula rintik, kemudian qita. Dia terjemah apa? Qita asgharul matar. Lagi halus air dia tu.
Sajlan ya zal jalali wal ikram. Sajlan ay dalul mala'i ma, banyak air. Maksudnya air mula-mula dia rintik kemudian banyak dan air tu kecil lah. Hujan yang bukanlah hujan batu mula-mula rintik kemudian hujan tu air kecil. Sedap kau nak mandi pun sedap macam shower tu. Shower tu dia je kasar air tu kan. Sampai hujung sekali air lembutnya air. Lah ni air lagi lembut kan. Macam-macam. So maksudnya air hujan turun yang lebat tapi yang kata sedap lah sedap, yang tak menyakitkan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Hadis ni hadis dhaifun jiddan. Hadis dhaifun jidda. Hadis sangat dhaif. Tinggal lagi para ulama sebut sebahagian boleh kerana banyaknya turuk hadis ni, maka kalau dia nak baca doa di dalam istisqa pun boleh. Kalau dijaga sebagai doa, okey, no problem. Boleh. Kalau kita mengambil hukum itu sebagai dhaif jiddan, kita tak sandarkan Nabi, tapi kita ambil sebagai, kita panggil iltibasan. Iltibas doa tu. Doa. Ambil dia sebagai doa lah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW bersabda, kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Nabi Sulaiman keluar istisqa, minta hujan. Fara'a namlatan mustalqiyatan. Kemudian dia nampak namlah semut. Namlah mustalqiyatan ala dhahriha, menelentang. Maksudnya semut tu menelentang dengan kaki-kaki dia naik ke atas. Macam tu. Dia ada 6 kaki tu, 6 ke atas. Macam berdoa lah. Rafi'atan qawaimaha ila sama'. Mengangkat kaki tangan. Kita tak bagi tangan lah kot, kita bagi kaki lah. Kaki 6. Dengan kaki-kaki tu dia angkat ke langit. Taqul, Allahumma inna khalqun min khalqika. Ya Allah, kami ini ciptaan daripada ciptaan-ciptaanmu. Laisa bina ghinan an suqiyak. Maksudnya kami memerlukan air hujan. Kami memerlukan air daripadamu, wahai Allah. Kata Nabi Sulaiman, faqal irji'u faqad suqitum. Tak apalah, baliklah. Nabi Sulaiman kata kat semut-semut ni, pergi balik, tak apa. Faqad suqitum bi da'wati ghairikum. Telah pun diberikan kamu air dengan dakwah, doa daripada selain daripada kamu. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi kisah Nabi Sulaiman dengan semut, dia bercakap dengan semut dan sebagainya, itu mukjizat yang disebut di dalam Al-Quran. Hak tu mukjizat yang disebut di dalam Al-Quran. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tak ada apa makhluk melainkan semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, walakin la tafqahuna hadithahum. Tapi kamu je yang tak faham bahasa dia apa. Kemudian tentang berikutnya juga hadis ini dengan kedaifannya itu, walaupun dia daif, tapi para ulama sebut bahawa istisqa ini bukan syariat Nabi Muhammad saja. Istisqa adalah juga syariat man qablana, iaitu syariat nabi-nabi sebelum pun. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, apabila disebut kharaja Sulaiman yastasqi, Sulaiman keluar minta air, minta hujan, itu istisqa. Kemudian dalam Al-Quran ada sebut surah Al-Baqarah, wa iza istasqa Musa liqaumihi, apabila Musa minta hujan kepada kaumnya, faqul nadrib bi'asakil hajar. Itu dalam surah Al-Baqarah 60. Maka mukjizat Nabi Sulaiman disebut juga dalam Quran yang bercakap dengan semut dan sebagainya ini. Kemudian sunnah juga para nabi sebelum, apabila hujan tak turun ke apakah, maka minta hujan istisqa. Hadis ini juga apabila disebut tentang binatang ni tadi, namlah ni tadi, semut,
mustalqiyan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha, mengangkat tangan kaki-kakinya ke langit. Dalil menunjukkan Allahu fis sama. Dalil Allahu fis sama, Allah di langit. Sehingga haiwan-haiwan, serangga-serangga juga doa minta ke Allah dengan menghadap ke arah langit. Maka Allah wahwal aliyul azim, Allah itu maha tinggi, aliyul azim, maha agung. Adapun dalam Quran sangat banyak al-ulu tentang Allah Ta'ala ni. Dan sebagaimana kita bahas dalam bab akidah, Ar-Rahman al-Arsh istawa. Dalam hadis, dalam sunnah, hadis jariyah. Hadis jariyah apabila dikata inna Allah, maka dikatakan Allahu fis sama. Secara ijma' para sahabat, para tabi'in, para salaf, bahawa Allah di langit. Ijma'. Secara akal pun begitu juga. Semua kita berdoa mohon kepada Allah dengan menadah ke langit. Secara fitrahnya begitu juga. So, menghadap ke langit. Adapun orang yang mengingkari itu adalah dua golongan yang sesat. Itu mereka menyatakan Allah mawjudun fi kulli makan. Allah wujud di merata-rata tempat. So, tak betul. Yang kedua, mereka kata Allah mawjud, tak ada makan. Tidak di atas, tak di bawah, tak di kanan, tak di kiri, tak dalam alam, tak luar alam. Maka mereka menyembah Tuhan yang tiada. Berikutnya, hadis yang terakhir. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa ashara bi dhahri kaffayhi ila as-sama'. Dari Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy adalah Nabi SAW, istasqa, beristisqa, minta hujan, fa asyara bi dhahri kaffayhi, dengan mengisyaratkan belakang telapak tangannya ila sama, ke langit. Akhrajahu Muslim. Hadirin Muslim sahih. Tinggal lagi pemahaman kepada hadis. Secara zahir hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta istisqa, minta hujan. Asyara bi zahri kaffaihi ila sama, mengisyaratkan zahar, belakang telapak tangannya ke langit. Beginilah. Maka berdasarkan hadis ini, maka sebahagian fuqaha menyatakan doa minta tolak bala begini. Minta tolak bala begini, minta hajat begini, dengan batn, perut telapak ni ke langit, bawah ke bawah lah. Kalau minta tolak bala, terbalik kan. So itu yang orang kita pun buat demikian. Kemudian dia doa, kemudian dia kalih tolak bala, kemudian dia kalih balik. So berdasarkan hadis ini, iaitu asyara bi zahri kaffaihi ila sama'. Berkata al-Imam an-Nawawi, faslun fi rafi'il yadain fi du'a. Fasal pada mengangkat kedua tangan dalam bab doa. Istihbab raf'il yadain fi du'a kharijus salah wa bayan jumlati min al-ahadits al-waridatu fi. Telah mustahab mengangkat kedua tangan dalam doa selain dari di luar salat, dan dijelaskan secara jumlah daripada hadis-hadis seperti berikut. Hadis Anas, Nabi SAW istasqa wa rafa'a yadayh. Nabi istisqa dan mengangkat kedua tangannya. Hadis Bukhari Muslim. Dari Salman, Nabi SAW, Inna allaha hayyu karim, sakhiyu idha rafa'a rajul yadayh ilayhi yastahi an yaruddahuma safra khaibatain. Apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya itu, Allah berasa malu untuk tidak memberi. Hadis lain, hadis Anas, laqad ra'aitu Rasulullah kullama salla rafa'a yadayhi, adalah setiap Nabi bila dia doa salat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, yad'u 'ala alladhina qatalu ashabahu, doa ke atas puak-puak yang membunuh sahabat-sahabat baginda. Hadis Aisyah, fi khurujin Nabi fil lail, bila Nabi keluar pada waktu malam ke Baqi', kubur, lid du'a'i lahum, dan berdoa kepada orang Baqi', itu mayat dalam kubur. Fa atal al-qiyam,
panjang berdirinya, mengangkat kedua tangannya, salasa marrat summa saraf, kemudian balik. Dan begitulah banyak hadis mengangkat kedua tangan dalam doa, hadis mutawatir. Hadis mengangkat kedua tangan dalam berdoa adalah mutawatir. Tinggal lagi yang kita sebut di sini adalah fahima ba'dul ulama min hazal hadis. Sebahagian ulama faham dari hadis ini adalah mengangkat tangan ketika mana nak doa raf'ud darar, menolak mudarat, maka yakun bi dhahril kaf, yakun bi dhahril kaf, dengan belakang telapak tangan. Bi dhahril kaf. Faqad qala an-Nawawi, berkata Nawawi, qala jama'atun, berkata sebahagian para ashabina, para ulama-ulama kita mazhab Syafi'i. Dan selain daripada mereka, as-sunnatu fi du'a, sunnah dalam doa menolak bala. Li raf'il bala kal qahat, seperti kemarau, wa nahruhu, dan seumpamanya, ay yarfa' yadayhi wa yaj'al dhahrahu kafai ila sama', menjadikan belakang telapak tangan ini ke langit, ila sama', wahtajju bihadzal hadis, dan dia berhujahkan dengan hadis ini. Wa tahsiluhu ja'ala batni kaffai ila sama', wahtajju bihadzal hadis. Tinggal lagi maka begitulah berjalan sepanjang zaman ni, maka ada ulama yang faham demikian. Tak berapa banyak ulama yang menyelisihinya. Maksudnya bila mengangkat doa tolak bala begini, doa minta hajat begini. Malaikat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah fayakhtar an takuna butunuhuma nahwa as-sama'. Adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan perut telapak tangan ini nahwa as-sama', begini, bukan begini. Mana datangnya qalbul yadain menerbalikkan hadis inilah. Hadis ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata begini, kerana ada hadis lain, jangan berdoa dengan begini. Jangan berdoa dengan belakang telapak tangan menghadap ke langit. Sebab ulama yang kata tu itu ketika mana dia jamak kan. Itu bermaksud yang tak boleh macam tu kalau minta hajat. So minta hajat kena macam ni. Yang Nabi larang macam ni maksudnya minta hajat. Minta hajat jangan macam ni. Minta hajat kena begini. Kalau menolak balak baru macam ni. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata minta hajat ke tolak bala ke semua begini. Hadis ni macam mana nak dipahami? Adalah dia mengangkat tinggi tangan. So bila dia bukan macam tu. So bila dalam keadaan istisqa ataupun dalam keadaan sangat-sangat memerlukan, maka diangkat tinggi tangan begini. Sehingga zahar, belakang telapak tangan ni menghadap ke langit kan, gitu tak? So begini cara faham dia. Bukan begini. Bukan begini. Tapi oleh kerana angkat tinggi tu seolah-olahnya ni dah menghadap ke langit dah. Kan? Al-Imam Ibn Rajab menyatakan pelbagai bentuk. Tapak tangan menghadap ke langit, ni ke bawah. Tapak tangan menghadap muka, ni ke belakang. Ke arah kiblat. Antaranya yang ni. Tapak tangan menghadap langit. Antara cara doa lagi dengan isyarat. Tak? Isyarat atas mimbar. Doa juga. So, macam kita sebut tadilah. Siapa yang berpandangan atau siapa yang melakukan doa tolak bala begini, kita kata itu ada pandangan fuqaha. Kita tidak asyadul inkar lah. Tak kisahlah. Bolehlah. Berdasarkan pemahaman kepada hadis ni lah. Wallahu a'lam. Yang zahir, wallahu a'lam, yang zahir sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata. Yang zahir adalah wallahu a'lam, adalah pilihan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah begini. Ini maksud dia. Maka bila dia angkat tinggi tangannya itu, bila dia mohon ke Allah, maka belakang telapak tangan ini menghadap ke langit.
Sebab dia angkat tinggi. Dalam perang Badar Nabi angkat tinggi sehingga jatuh ridaknya. Maksudnya Nabi angkat tinggi kan sampai ridaknya jatuh. Wallahu, itu yang zahirnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Habis kita babul istisqa. Yang akan datang babul libas, bab pakaian. Macam mana? Apa tu? Aha. Aha. Salah lah. Sebab dia bukan berdoa. Dia, nampak tu? Kan dia yang kata. Seolah-olah. Dia yang kata. Bukan Nabi kata. Salah lah. Cara angkat takbir begini. Sami Allahu liman hamidah. Sama lah macam orang bagi salam tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah nampak tak? Ha. Dah macam lila tamplum. Banyak orang buat. Terutamanya orang Indonesia. So, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha. Macam-macam lah. So, tu salah. Salah. Tak ada dalil demikian. Wallahu a'lam. Bahkan ada larangan lagi mengipas-ngipas. Ada apa nak tanya sebelum kita tutup? InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.